wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahim Hakim bin Rosli. Hari ini saya akan bercerita tentang isu pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ni telah berlaku di seluruh dunia sekarang. Sekarang saya akan bercerita tentang sejarah pandemik COVID-19. Apa itu pandemik COVID-19? Pandemik COVID-19 ni dikenali sebagai wabak coronavirus ataupun pandemik coronavirus, iaitu pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global, berpunca daripada coronavirus simptom pernafasan akut teruk SARS-CoV-2. Wabak ni pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember di Bandaraya Wuhan, China. Dan wabak ni juga diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020 sehingga menyebabkan banyak berlaku kematian disebabkan oleh COVID-19 ni. Berbalik pada sejarah yang berlaku di COVID-19 yang berlaku di Malaysia ni. COVID-19 berlaku di Malaysia apabila seorang warga China pada Mac 2020 datang ke Malaysia yang berstatus bergejala COVID-19. So, start pada tu, bermula pada situlah negara kita ni terjebak dengan COVID-19. Sekian, terima kasih untuk sejarah COVID-19. Sekarang kita balik kepada pengenalan COVID-19. Pengenalan COVID-19 ni saya akan bercerita tentang macam mana seorang yang positif COVID berjangkit dengan orang yang negatif COVID berjangkit dengan orang yang positif COVID-19. So, virus ni kebanyakannya menular antara seorang dengan cara yang serupa dengan influenza, iaitu melalui titisan pernafasan daripada batuk ataupun bersin. Kerana ni dianggap paling mudah apabila seorang tu menerima tanda gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas. Lepas tu masa antara pendedahan dan permulaan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi biasanya mengambil masa dalam 5 hari, tetapi mungkin dia berkisar antara 2 hingga 14 hari, termasuk demam seperti macam demam semua tu. So daripada saya itu saja sejarah dan pengenalan COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah Kristina binti Khairul. Dalam video ini saya akan menerangkan sedikit tentang kesan wabak COVID-19 terhadap ekonomi dan juga sosial. Penularan wabak COVID-19 memberi kesan terhadap ekonomi apabila banyak operasi perniagaan dan juga perkilangan terpaksa ditutup. Kerajaan terpaksa mengeluarkan arahan penutupan operasi-operasi perniagaan, pembinaan dan juga perkilangan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Penutupan operasi-operasi tersebut sudah pasti menjejaskan pendapatan syarikat dan juga para majikan harus bergelut untuk kelangsungan perniagaan mereka supaya terus bertahan. Kadar pengangguran di dalam negara juga semakin meningkat semasa penularan wabak COVID-19 ini. Ia berpunca daripada para majikan yang tidak mampu lagi untuk membayar gaji pekerja-pekerja mereka sehingga terpaksa memberhentikan mereka. Dari segi aspek sosial pula, penularan wabak COVID-19 memberi kesan yang besar apabila majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, majlis keagamaan, sukan berkumpulan dan sebagainya tidak boleh dijalankan seperti biasa. Langkah ini diambil oleh kerajaan supaya
penularan wabak COVID-19 ini tidak menular menerusi majlis-majlis tersebut. Secara keseluruhannya, penularan wabak COVID-19 ini memberi impak yang besar terhadap ekonomi dan juga sosial. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah bersatu padu mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan serta membudayakan norma baru dalam kehidupan supaya wabak COVID-19 ini dapat diatasi bersama-sama. Assalamualaikum, saya Nur Afifah Balkis binti Muhammad Zulkarnain. Saya ingin membentangkan tentang kerajaan dan politik terhadap pandemik COVID-19. Yang pertama, kegagalan pengengkangan kluster Sri Petaling ketika krisis politik. Perhimpunan Tabligh Sri Petaling berlaku selari dengan krisis domestik negara yang terbit daripada pengunduran Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad pada 24 Februari yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan dan peletakan jawatan Menteri Kesihatan iaitu Zulkifli Ahmad. Kementerian Kesihatan tidak mempunyai menteri lebih daripada 2 minggu sehingga pelantikan Adam Baba pada 10 hari bulan 3. Selama itu, mereka hanya ada nasihat dari Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan pendedahan COVID-19 ni kepada orang ramai. Pada pertengahan April, Adam mengkritik pengurusan Kerajaan Pakatan Harapan terhadap kelompok Sri Petaling. Sebagai tindak balas, Zulkifli mempertahankan persiapan kerajaan PH ni berkenaan COVID-19 dan mencadang agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri untuk bertanggungjawab atas wabak tersebut kerana pertemuan-pertemuan awam seperti jemaah tabligh adalah tertakluk kepada portfolio beliau. Yang kedua ialah pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Pilihan raya negeri Sabah 2020 dikatakan mengembalikan semula masalah penularan pandemik COVID-19 ni dekat seluruh Malaysia setelah Malaysia ni hampir selesai dalam pengekangan pandemik COVID-19 tersebut. Pada ketika itu, Menteri Pertahanan iaitu Ismail Sabri berkata sesiapa yang pulang dari PRN Sabah tidak perlu kuarantin, dan ketika COVID-19 ni meningkat, Dr. Hisham berkata salah satu punca COVID ni meningkat ialah dari PRN Sabah itu sendiri. Di situlah salah satu punca kegagalan politik dalam menangani isu pandemik ni. Yang ketiga, Darurat Malaysia 2021. Pada 12 Januari 2021, sebuah proklamasi darurat telah diisytiharkan sebagai langkah proaktif dalam membendung penularan wabak penyakit COVID-19 di dalam negara, dan dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Darurat ini dikuatkuasa hingga 1 Ogos menyebabkan sistem perundangan digantung di peringkat Persekutuan dan Negeri. Perkara ini sekaligus menghalang penganjuran sebarang penganjuran pilihan raya di Malaysia. Walaupun macam tu, setengah pihak terutamanya pihak pembangkang mempertikaikan motif sebenar pelaksanaan darurat ni. Sama ada darurat diisytiharkan untuk mengekangkan pandemik COVID-19 atau memotifkan politik. Kerajaan Perikatan Nasional pada masa ni berada dalam situasi genting dengan kerajaan PN mudah kehilangan majoriti. Sementara itu, para pendukung pula menyokong darurat kerana dapat menghalang sebarang pilihan raya yang boleh merebakkan lagi ancaman COVID-19 ni, dan menyuruh agar darurat dikekalkan sehingga pandemik COVID-19 ni menjadi terkawal. Keempat pula, penutupan sidang parlimen. Keputusan penutupan sidang parlimen dalam situasi darurat menjadi pertelingkahan para ahli politik negara sepanjang proklamasi, dengan pihak pembangkang bertungkus lumus memberi tekanan terhadap pihak kerajaan untuk membuka sidang parlimen demi manfaat negara. Namun begitu, tidak kurang banyak yang mendukung penutupan tersebut dengan hujah bahawa penutupan sidang parlimen dapat mengelakkan ancaman COVID-19 dalam kalangan ahli politik serta para pekerja dalam parlimen.
Yang kelima pula, kerajaan mengendalikan kemasukan warga asing ketika pandemik. Langkah menghentikan kemasukan warga negara dari negara yang terjejas teruk dengan masalah virus berjangkit ini dilihat menjadi satu keperluan mendesak yang perlu diambil oleh pihak kerajaan supaya rakyat Malaysia dapat dilindungi dari sebarang risiko penyakit berjangkit dari virus berkenaan. Proses pengecualian visa kepada pelancong dari negara China yang telah diumumkan oleh kerajaan juga perlu dihentikan buat sementara waktu sehingga masalah penyebaran virus ni dapat diselesaikan dengan sepenuhnya. Setiap rakyat China yang masih mengunjungi Malaysia atas apa-apa pun alasan perlu melalui proses saringan yang amat ketat supaya mereka tidak membawa sebarang jenis penyakit berjangkit ke dalam negara kita sehingga boleh menjejaskan tahap keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu mengeluarkan larangan kepada mana-mana warga negara Malaysia yang ingin melakukan lawatan ke negara China ataupun mana-mana negara pada masa kini bagi mengelakkan diri mereka daripada dijangkiti dengan penyakit berjangkit yang sedang menular dengan teruk di seluruh negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Izzat Arif bin Ruzan Khairul. Hari ini saya akan bincangkan tentang isu pandemik COVID-19 yang bertajuk perbekalan dan logistik. Seperti yang kita lihat, gambar di sebelah menunjukkan notis topeng muka mula kehabisan stok di setiap farmasi di seluruh Malaysia. Sejak kes virus yang disyaki muncul di Bintulu Sarawak, farmasi di negeri itu telah kehabisan topeng muka, pembasmian kuman, pembersihan tangan, gel mandi dan produk lain. Beberapa kawasan lain juga menghadapi gangguan bekalan topeng muka. Berikutan kejadian ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan bahawa kementerian itu memberi perhatian terhadap kekurangan bekalan topeng muka dan memberi amaran kepada peniaga untuk tidak menaikkan harga topeng muka sementara kekurangan bekalan. Jika tidak, mereka akan dikenakan kompaun oleh kementerian. Setengah farmasi seperti farmasi Caring menasihati pelanggan untuk tidak membeli topeng muka dalam kuantiti yang banyak dan pada masa yang sama mengambil kira keperluan pelanggan yang lain. Pada 10 Februari, sebanyak 17 peniaga di Selangor telah dikenakan kompaun oleh Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna kerana menaikkan harga topeng muka. Tindakan ini adalah wajar dilakukan bagi mereka kerana lebih mementingkan keuntungan diri sendiri berbanding keselamatan orang lain. Seterusnya adalah tentang perbekalan vaksin COVID-19, di mana beberapa isu dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang terbit adalah dakwaan pihak kenamaan yang sengaja melanggar giliran pemerolehan vaksin untuk divaksin secepat mungkin atau memotong barisan untuk memperolehi vaksin tanpa menghiraukan pihak barisan yang sepatutnya didahulukan, seperti pihak Barisan Hadapan. Dengan pihak-pihak tersebut terbabit, termasuklah ahli politik dan juga para selebriti. Selain itu, fahaman anti-vaksin juga menjadi halangan untuk menjayakan pemberian vaksin, di mana dengan langkah-langkah pencegahan terpaksa dilakukan untuk mengekang fahaman anti-vaksin daripada menular. Masalah teknikal melibatkan perisian-perisian terlibat seperti aplikasi MySejahtera serta laman web pendaftaran vaksin rasmi juga menjadi perdebatan dalam kalangan rakyat. Selain itu, terdapat juga dakwaan pemberian vaksin kerabat diraja, di mana terdapat juga satu dakwaan suatu skandal melibatkan pemerolehan vaksin COVID-19 jenis Sinopharm oleh keluarga diraja yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan beberapa pihak lain. Suatu laporan dalam majalah berita dalam talian Asia Sentinel mendakwa bahawa baginda dan pihaknya terbang ke Emiriah Arab Bersatu UAE untuk dilalikan di sana serta memohon kira-kira 2,000 dos vaksin Sinopharm daripada seorang putera negara tersebut, Muhammad bin Nayan. Vaksin-vaksin tersebut kemudian dipakai oleh kerabat diraja serta rakan-rakan berkepentingan. Namun begitu, vaksin tersebut masih belum disahkan lagi di Malaysia dan oleh itu pemvaksian itu tidak boleh diperakui. Masalah berlanjutan apabila sebuah komen oleh Yang di-Pertuan Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang menyindir seorang pengguna media sosial berkenaan pemvaksian yang diperolehinya, menyebabkan syak dan kritikan dalam segelintir rakyat. Isu ini disusuli dengan isu-isu seperti penahanan pelukis serta aktivis tempatan Fahmi Reza yang melakukan sindiran balas terhadap komen itu atas kesalahan menghina kerabat diraja. Dan yang terakhir adalah tender perbekalan ambulan disalah tafsir, di mana laporan berita mengenai tender pembelian 500 unit ambulan termasuk negatif pressure ambulan atau ambulan tekanan negatif oleh Kementerian Kesihatan KKM
dilihat salah tafsir oleh pihak tertentu. Ketua Setiausaha KKM, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah berkata, apa yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Adha Baba yang pada sidang medianya pada Sabtu lalu tidak menyebut semua 500 ambulans yang dibeli itu adalah bercirikan tekanan negatif. Laporan berita itu disalah tafsir. Sebenarnya Menteri Kesihatan Datuk Seri Adha Baba menyatakan pada sidang medianya bahawa KKM akan memulakan tender 500 unit ambulan ini. Bagi ambulan lain, kita akan gunakan sistem leasing, iaitu pajakan mengikut zon supaya isu logistik pesakit COVID-19 di mana-mana juga dapat diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Al-Syakilah binti Muhammad Nasir. Saya akan menerangkan atau membentangkan tentang jenis-jenis varian COVID-19. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terus bermutasi dan semakin merebak dengan gejala yang diakibatkannya. Pada awalnya, COVID-19 ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Gejala awal jangkitan COVID-19 ni cukup mudah dibezakan. Tanda yang pertama ialah demam dengan suhu yang tinggi di atas 37.5 darjah Celsius. Dengan ini, saya akan menerangkan varian-varian COVID-19 yang menjadi tumpuan organisasi kesihatan, iaitu WHO dan gejala akibat jangkitannya. Varian yang pertama adalah varian Alpha. Varian Alpha memiliki kod varian B.1.1.7 di mana kes pertama kali ditemukan di Inggeris atau London pada September 2020. Tingkat penularan varian Alpha ini mencapai 43,90% lebih mudah menular dari virus corona asli yang sebelumnya. Jangkitan varian Alpha dapat mencetus gejala seperti demam, batuk dan sakit tekak, kehilangan diri rasa dan diri bau, sesak nafas, pening dan mual dan sebagainya. Kedua ialah varian Beta. Varian Beta memiliki kod varian B.1.351 dengan kali pertama ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Jangkitan varian Beta dapat mencetus gejala seperti berikut, iaitu demam, hilang deri bau, sakit kepala, batuk yang berterusan, sakit tekak dan sakit perut. Yang ketiga ialah varian Gamma. Varian Gamma ini memiliki kod varian P.1 dengan kali pertama ditemukan di Brazil pada November 2020. Keterukan jangkitan varian ini diketahui cenderung yang kebal terhadap ubatan COVID-19 kerana jangkitan varian Gamma ni dapat mencetus gejala seperti demam, batuk kering, kelelahan yang teruk dan hilang diri rasa. Seterusnya ialah varian Delta. Varian Delta memiliki kod varian B.1.617.2 dengan pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Tahap penularan varian Delta ini diketahui 30 hingga 100% lebih mudah menular dari varian Alpha dan tahap keparahan jangkitan ini memiliki peningkatan risiko pesakit mengalami kemasukan ke hospital hampir 2 kali ganda dari varian Alpha. Gejala varian Delta mempunyai persamaan dengan corona yang asli dan gejalanya ialah demam, sakit kepala, sakit tekak, batuk berterusan, demam yang panas, sakit perut, mual dan gangguan pendengaran. Yang kelima ialah varian Lambda. Varian Lambda memiliki kod varian C.37 dan kali pertama ditemukan di Peru pada Disember 2020. Gejala varian Lambda sebenarnya tidak jauh beza dengan gejala varian corona yang awal, iaitu demam, batuk berterusan, kehilangan diri rasa dan kehilangan diri bau. Yang keenam ialah varian Kappa. Varian Kappa ini memiliki kod varian 1.617.2 yang kes pertamanya di India pada Oktober 2020.
Dalam DNA di India mengatakan bahawa varian Kappa ini memiliki gejala yang sama dengan varian COVID-19 yang lain seperti flu, demam yang panas, sakit kepala, batuk berterusan, mulut yang kering, hilang dera rasa, ruam di seluruh tubuh badan dan mata merah yang berair. Pakar epidemiologi dari Universiti Griffith Australia, Dickie Boniman berkata, sebilangan orang yang dijangkiti varian Kappa pada mulanya turut mengalami gejala seperti campak dan menurutinya varian Kappa ini simptomnya sama seperti simptom awal demam campak, tetapi dalam tempoh 1 hingga 2 hari pertama. Bezanya varian Kappa tidak mudah menunjukkan gangguan kulit seperti demam campak. Seterusnya ialah varian Eta atau varian ETA. Varian ETA ini memiliki kod varian B.1.525 dengan kali pertama ditemukan pada Disember 2020 di Nigeria dan Afrika Barat. WHO mengaplikasikan ETA ini sebagai varian interest atau VOL, di mana gejala yang diketahui adalah ciri-ciri jangkitan virus corona, virus ETA, iaitu seperti berikut, iaitu suhu tinggi, batuk berterusan dan kehilangan atau perubahan dera rasa dan dera bau. Ke-8 ialah varian Lota. Varian Lota ini memiliki kod varian B.1.52 dengan kes pertama ditemukan di New York pada November 2020. Penyelidik dalam kajian ini datang dari New York City Department of Health and Mental Hygiene dan Melmel School of Public Health, Columbia University di Amerika Syarikat. Dalam penemuan mereka, varian Lota ni mempunyai keupayaan berjangkitnya jauh lebih tinggi daripada varian SARS-CoV-2 yang beredar sebelum ini. Menurut pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langsung, Kementerian Kesihatan yang juga jurucakap vaksinasi COVID-19 Indonesia iaitu Siti Nadia Termizi, simptom varian Lota juga sama seperti varian COVID-19 yang lain, tiada yang spesifik. Yang ke-9 ialah varian MU. Varian MU ini memiliki kod varian B.1.621 atau full 21 Julai ditemukan kes pertamanya di Colombia pada Januari 2021. Dalam laman rasmi National Health Service iaitu NHS, Program Kesihatan Awam di UK mengatakan bahawa varian MU mempunyai simptom yang sama seperti semua jenis coronavirus lain, seperti demam, batuk berterusan, kehilangan atau perubahan dalam dera rasa atau dera bau. Yang terakhir iaitu yang ke-10 ialah varian Omicron. Varian baru Omicron ini memiliki kod B.1.1529 di mana kes pertama ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021 ini. Salah satu doktor di Afrika Selatan ni menemukan varian Omicron bernama Angelique Konzi, mengatakan 7 pesakit COVID-19 varian Omicron di kliniknya memiliki gejala yang berbeza dengan varian Delta. Pengerusi Persatuan Perubatan Afrika Selatan menambah bahawa pesakit dengan varian Omicron ni bagi COVID-19 mempunyai simptom ringan seperti dilaporkan oleh The Independent Senin pada 29 November 2021. Kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti varian ini mempunyai simptom yang sangat ringan dan setakat ini belum ada yang menerima sebarang pesakit kecemasan. Mereka masih boleh dirawat pesakit ini secara konservatif di rumah. Kod Z juga menyatakan bahawa dia juga berkhidmat dalam jawatan kuasa penasihat menteri mengenai vaksin. Ia berkata tiada pesakitnya yang melaporkan anosmia atau kehilangan dera bau atau dera rasa dan tiada seorang pun mengalami penurunan tahap oksigen atau sesak nafas. Penyelidik ini masih meneruskan kajian lanjut mengenai varian baharu ini, Omicron, yang dianggap lebih pantas dalam penghantar berbanding pelbagai varian lain.
Bagaimanapun, penularan jangkitan dengan varian baharu Omicron ini dikatakan 500% lebih pantas atau 5 kali lebih pantas daripada virus asal dan 4 kali lebih pantas daripada varian Delta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Azmina dan sekarang saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19. Okey, yang pertama sekali mestilah bermula daripada diri kita sendiri. Sebagai individu yang bertanggungjawab, kita mestilah peka terhadap isu semasa yang berkaitan dengan COVID-19, memakai pelitup muka apabila ke tempat awam, kerap membasuh tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul dan mengelakkan daripada ke tempat yang sesak. Okey, yang kedua adalah dari segi SOP. Seperti kita sedia maklum, pihak kerajaan telah mengeluarkan satu arahan yang perlu dipatuhi oleh setiap individu, tempat kerja maupun mana-mana premis perniagaan. Okey, antara SOP di tempat kerja ialah pekerja tidak perlu hadir ke tempat kerja jika bergejala, perlulah mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka, mengelakkan daripada berkumpul beramai-ramai, melakukan giliran bekerja secara berjadual. Okey, bagi SOP di premis perniagaan pula, antaranya ialah premis perniagaan perlu memastikan pelanggan memakai pelitup muka, sudah cukup 2 dos vaksin, scan MySejahtera dan suhu pelanggan tidak melebihi daripada 37.5. Jika melebihi daripada 37.5, pelanggan tidak boleh dibenarkan masuk ke premis. Premis perniagaan juga perlu meminimumkan kuantiti pelanggan dalam premis pada satu-satu masa dan mereka perlulah kerap mensanitasi premis mereka. Okey, akibat daripada melanggar SOP, seseorang itu boleh dikenakan kompaun sehingga RM10,000. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan pematuhan SOP. Nilai kompaun RM10,000 hanya disasarkan kepada pesalah SOP yang mengulangi kesalahan yang sama. Nilai kompaun bernilai RM10,000 ini tetapi nilai sebenar bergantung kepada budi bicara pihak penguatkuasa. Pesalah juga akan diberi masa selama 2 minggu untuk menyelesaikan kompaun mereka. Langkah pencegahan terakhir adalah dari segi program vaksinasi. Terdapat pelbagai jenis vaksin di Malaysia, antaranya Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan banyak lagi. Tujuan vaksin ini adalah untuk meningkatkan tahap imunisasi dalam badan. Vaksin akan memberi satu lapisan perlindungan untuk mencegah daripada penyebaran penyakit. Bagi kepentingan dos vaksin kedua pula adalah untuk memaksimumkan lagi tahap imunisasi dalam badan dan ianya merupakan satu langkah untuk kembali ke kehidupan yang biasa, iaitu pihak kerajaan akan beri kelonggaran dari segi pergerakan kepada mereka yang telah cukup 2 dos. Di sini, saya akan membacakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Nabi SAW telah memerintahkan mereka yang berada di tempat wabak untuk tidak keluar dari kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak memasuki tempat yang terkena wabak. Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengarnya wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi di situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Dari hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya, di antara ajaran Nabi SAW apabila berhadapan dengan masalah penyakit berjangkit adalah pencegahan. Dan ia menjadi tanggungjawab agama pada setiap individu dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengelakkan diri dari tempat-tempat awam, termasuk masjid, agar orang yang sihat tidak dijangkiti. Sabda Rasulullah SAW ialah yang bermaksud, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga ialah dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Adi. Saya pula akan membacakan dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama ialah surah Al-Anbiya ayat 83.
Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai ayat Al-Quran tentang wabak penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu adalah juzam, iaitu kusta atau lepra yang menyerang fiziknya. Artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Yang kedua pula ialah firman Allah di dalam surah Yunus ayat 107. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya. Dalil yang ketiga pula surat dari surah Al-Anfal 25 yang bermaksud, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum.